antara yang kerja tak ada masalah. Sebenarnya dulu mula-mula saya balik Malaysia, saya pergi UM, saya nak buat master. Jadi saya ternampak, saya pergi nak parking lah. Ternampak ada satu signage tulis parking untuk kaki tangan. Terus saya tanya lah, kamu suka kat saya? Kenapa kaki dan tangan je atau kat situ? Alam itu satu badan tu. Hello guys, Assalamualaikum kepada semua pendengar setia rancangan podcast khas C&C, diskusi dulat merenung hikmah kita. Pada minggu ini, kita bawakan tetamu ataupun penyampai radio yang cukup istimewa. Seorang kita katakan superstar ke? Bintang dalam kalangan penyampai radio. Satu-satunya penyampai radio, saya kira penyampai radio di Malaysia yang boleh kecek Arab. We're speaking Arab. Ya, siapa dia? Itulah dia, DJ Mona kita. Apa khabar DJ Mona? Baik, Alhamdulillah. Izzati, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Dah makan dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi kepada anda semua, mesti tertanya kan? Saya kira ramailah yang meminati DJ Mona kita sebab pertama boleh cakap Arab. Yang kedua boleh juga cakap Melayu. Kan? Bukan senang nak jumpa orang Arab yang boleh fasting cakap Melayu. Okey. Tapi sebelum tu, untuk kita punya perbincangan, topik kita perbualan kita pada hari ini mungkin agak berbeza dengan topik-topik kita sebelum ni. Kita dah cakap tentang mimpi, impian. Kita dah cakap tentang kerjaya. Kita dah bercakap soal travel. Kita dah pergi travel ke beberapa negara mengikuti DJ Faiz kita. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai apa itu language barrier. Seperti mana yang kita tahu, DJ Mona ni merupakan seorang orang yang boleh bercakap bahasa Arab dan juga graduate Al-Azhar. Mungkin DJ Mona boleh ceritakan sedikit tentang diri sendiri, family background, education semua ni. Mungkin ramai lagi penonton yang nak kenal DJ Mona dengan lebih dekat. Okay, terima kasih Izzafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Zati dan kru semua untuk podcast C&C untuk petang ini. Mungkin ada yang ramai, mungkin ada yang tak kenal lagi. Selalu soalan yang popular. Orang Arab ke? Betul. Bila jumpa pun kat mana-mana, bila kita ada compliment orang Arab ke? Muka macam Arab. Memang boleh cakap Melayu. Cakap Melayu pun ada slang. Ada slang. Lagak ke? Tak adalah. Memang saya lahir di Mesir. Bila orang tanya asal mana, tak tahu nak cakap asal mana. Tapi lahir di Mesir. Mak saya Egyptian. Bapak saya Malay. Dan bapak saya yang pergi Mesir, duduk sana dari tahun 74. 1974. Selepas perang 73 tu perang, dia sampai sana 74 dan kahwin dengan mak saya dan saya lahir. Berapa ramai kat mana? Berapa ramai adik-beradik? 6. Alhamdulillah. Dan bila anak yang ke? Sulu. Yang Sulu. Adik-adik yang lain tu cakap Arab ke? Melayu ke? Macam tarik ni campur lah. Campur. Dulu Arabic. Sekarang ni campur lah sebab kita ada bahagian yang dah balik sini. Saya semua lah dah balik sini. Jadi kena terpaksa juga cakap. Terpaksa juga ya. Okay. Bila kita katakan, kita dah tahu tadi, DJ Mona merupakan, kita boleh katakan dan kita boleh klasifikasikan DJ Mona sebagai yang family DJ Mona daripada pelbagai dua negara, iaitu Malaysia dan juga Mesir. 2M, Malaysia dan juga Mesir kan, Arab dan juga Melayu. Dan salah satu benda yang bagi saya lah menjadi satu persoalan, bagaimana bahasa tu, kepentingan bahasa tu kan penting untuk kita macam bridging between these two groups, between these two different group of people. Jadi kalau macam DJ Mona sendiri lah kan, waktu awal-awal besar dengan ibu, dengan ayah, macam mana family, macam mana parents DJ Mona ni membantu DJ Mona untuk bercakap. Macam kan kita kata budak-budak tak boleh dua bahasa. Kalau dua bahasa dia tak boleh nak kecap. So macam family DJ Mona macam mana? Dia cakap English dulu ke ataupun
cakap Arab dulu ke? Macam ni. Okay. Permulaan bila kita kecil-kecil, semua cakap bahasa Arab. Arab. Semua Arab. Bapak saya pun cakap. Walaupun broken tapi tapi saya juga cakap bahasa Arab sebab mak saya langsung tak tahu bahasa Melayu. Okay. Bapak saya yang belajar bahasa Arab dan sebab dia pergi Mesir kan, so ini kena nak belajar kena belajar bahasa lah sebab dia berkawan dengan orang Mesir. Dia pun yang beli barang dan semuanya. Jadi dia juga terpaksa untuk cakap bahasa Arab. Dan cakap bahasa Arab bukan bahasa Arab yang fusha tau. Ini bila fusha dengan lahjah kan Arabian kan. Dia cakap Amir. Yang memang orang tempat tu je yang boleh faham. Betul tak? Ya. Berbeza-beza berbeza ni. Ya. Lahjah lain-lain. Dan negara Arab, lahjah setiap negara lain-lain. Betul. Itu kan? Sebab kita pernah dengar berbeza tu kan. Betul. Jadi, bila kecil semua cakap bahasa Arab. Kat rumah, lepas tu bila dah masuk sekolah, sebab kita masuk language school, jadi ada English juga kat situ, French dan sebagainya. Bila besar baru belajar bahasa Melayu. Bila besar tu umur berapa tu? Spesifik dia berapa? Masa tu umur mungkin 21 lah sebab masa tu hari warsi juga anak. Sebab masa kahwin. Jadi kena terpaksa juga cakap Melayu sebab nak jangan dengan suami saya. Itu dia nak. Itu pasal suami DJ Mona ni pula, kita adalah soalan lain pula. Tapi saya rasa mungkin episod ni, akan next lah kan, kita buat topik lain pula. So mana mungkin kisah pertemuan DJ Mona bersama dengan suami dia kan. Sebab suami DJ Mona pun merupakan Malaysian. Betul juga. Merupakan Malaysian. Jadi nak kata dia macam bersama-sambung. Dia punya trait tu lah kan, Melayu Arab tu. Gitu. Okay. Jadi kepada anda semua, insyaAllah kita akan sambung lagi diskusi kita selepas ini. Kepada anda semua, kalau nak tahu lebih lanjut lagi, apa lagi yang DJ Mona nak kongsikan, bolehlah teruskan kesediaan anda bersama dengan kami, saya dan juga DJ Mona. Untuk episod kali ini, The Language Barrier, nak tengok lagi apa lagi isu-isu bahasa, isu-isu komunikasi yang mungkin berlaku kepada DJ Mona sepanjang kehidupannya berada di bumi Mesir dan juga menetap di Malaysia. Okay, teruskan kesediaan anda bersama dengan kami di podcast TNC. Kembali lagi bersama dengan saya Izzati Zakaria dalam podcast TNC. Terima kasih kepada anda semua yang teruskan kesetiaan menonton kami di rancangan podcast ini. Kepada anda semua yang baru mendengarkan podcast ini, saya nak ulang balik. Kita punya rancangan podcast ini akan bersiaran setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Jadi kepada anda yang tertinggal episod-episod yang sebelum ni, bolehlah tengok balik kami punya YouTube channel, kami punya Spotify, Facebook page. Dekat situ kami dah sediakan dah daripada episod 1 sampailah ke episod yang keempat ni. Okey. Tadi kita dah bercakap kita dah tanya sikit kepada DJ Mona, DJ Arab kita ni, berkenaan dengan bagaimana membesar dekat mana, family berasal daripada mana, dan kita dapat tahu yang family DJ Mona ni, current DJ Mona ni campur Malaysian dan juga Misriyah. Betul ke? Misriyah. Jadi ada satu soalan lah. Saya kira tadi DJ Mona kata beliau belajar bahasa Arab daripada kecil. Maksudnya daripada kecil memang family dia ajar bahasa Arab dia. Bercakap betul-betul semua dalam bahasa Arab. Sampailah umur 21 bila berkahwin dengan encik suami yang merupakan Malaysia, barulah bercakap bahasa Melayu. Itulah soalan ni yang saya nak tanya. Macam mana nak katanya bila kita nak kata belajar bahasa di usia yang umur 20-an ni, bagi saya lah, saya sendiri pun, waktu tu kita dah macam dah nak kata tua pun tak tua lah sebenarnya. Tapi nak kata susah bila nak belajar bahasa waktu umur yang sebegitu. Jadi kita nak tanya lah DJ Mona, apakah your struggle untuk belajar bahasa Melayu bersama dengan encik suami? Cuba ceritakan sedikit lah. Mungkin ada momen-momen yang mana macam, oh ini bercakap bahasa itik, ini bercakap bahasa ayam kan. Mungkin ada yang tak faham ke, itu menjadi penghalang ke untuk berkomunikasi dengan encik suami. Silakan. Okay. Izzati sebenarnya kalau kata halangan tu tak adalah, insyaAllah tak ada halangan sebab bahasa boleh belajar. Ada autis pun pandai English pun, kan, pandai French pun. Jadi bahasa bagi saya pun suka belajar bahasa. Jadi bila bahasa awak saya lagi lah kena belajar lah kan. Jadi bila berjumpa dengan Encik Asbet,
Tak adalah mahal sangat sebab dia belajar bahasa Arab. Dia belajar di Al-Azhar dan tapi kita bercakap Fusha lah. Bila kita bercakap Fusha macam kelakar sikit sebab percakapan harian tu. Tak sesuai dengan macam bahasa Melayu baku. Bayangkan kita berkomunikasi dengan bahasa Melayu baku dan nak cakap pun perkataan cerita pun dia macam kelak. Macam skema sangat lah. Tapi lama-lama dia dah belajar sekarang ni memang fluent lah. Jadi tak ada halangan. Kalau kita nak sebenarnya boleh belajar. Sebab setiap bahasa proses dia sama je. Betul? Dia kena praktis, kena belajar. Dan kita ada teman praktis. Jadi dah senang. Sebab kita jadi bertukar bahasa. Saya belajar di bahasa Arab, dia ajar saya bahasa Melayu. Dia pun kamu seperti nak saya. Kawan dah siap dah. Polisi pergi mana-mana. Update, you have that. Okay, pergi mana-mana. Apa tu tak payah buka termus dah. Dan dia dah. Betul. Dia pun sama kan. Bila pergi mana-mana negara atau ada orang kata voice note ke apa nanti tak faham. Saya berarti. Wow. Ini satu tips lah pada anda semua yang single, masih single. Bukan tips untuk orang yang dah berkahwin. Ini tips untuk orang yang single. Kalau rasa nak ada kamus bergerak juga, bolehlah cari pasangan yang mungkin daripada luar negara kan. Daripada Arab ke, daripada Mesir ke, daripada Syria ke. Kalau nak English, carilah yang belah-belah Eropah sana lah. Tapi ini untuk orang yang single saja. Okay, jadi soalan yang seterusnya kepada Dizzy Muna. Tadi mungkin language barrier bersama dengan pasangan, bersama dengan encik suami. Tapi tadi Dizzy Muna kata Dizzy Muna duduk menetap dekat Malaysia waktu tahun berapa tu? 2000, saya balik 2000 balik sini. Bila balik sampai ke Malaysia ni, waktu tu macam tahap bahasa Melayu tu dah kira okey lah. Nak cakap ke masih lagi nak juga dalam fikir tak adalah okey bangsa ni. Okey. Jadi bila dah dia tak ada kayak bekerja bersama dengan orang Melayu, orang semua Melayu memang totally dia tak cakap Arab lah. Kalau macam Dizzy Muna cakap Arab je dia akan macam tak faham kan. Macam mana, apa yang ada tak momen-momen yang macam yang memang Dizzy Muna tak boleh nak lupakan lah sepanjang bekerja dekat sini bersama dengan orang Malaysia, ada tak? Cuba kali sikit juga. Sebenarnya kat sini kat Malaysia bila saya masuk IKIM khususnya, memang ramai yang tolong saya atau belajar bahasa Melayu dan betulkan ayat saya. Sebab saya mula-mula masuk bukan untuk bahasa Melayu, saya masuk Arab dan bahasa Arab. Jadi program saya semua fully Arabic, jadi saya tak perlu pun nak belajar untuk bahasa Melayu atau berkomunikasi dengan bahasa kecuali bila time office, meeting dan sebagainya. Jadi time tu santai je lah. Tak je lah formal sangat kan. Jadi kita nak buat surat dan sebagainya, kita refer kepada yang senior. Alhamdulillah semua membantu. Bila tapi antara yang kerja tak ada masalah. So dulu mula-mula saya balik Malaysia, saya pergi UM, saya nak buat master. Jadi saya ternampak, saya pergi nak parking lah. Ternampak ada satu signage tulis parking untuk kaki tangan. Terus saya lain lah, kamu suka kat saya. Kenapa kaki dan tangan je atau tidak situ? Alam itu satu badan tu pergi mana? Dia kata, ini istilah kaki tangan jadi badan start. Okay, kenapa? So macam pelik lah. Tangan. So begitu kan nampak kan mesti macam tu kan? Ya. Dan satu lagi yang lucunya, saya dengan Yazid dan saya, ada saya sekali tu saya tanya, selalu dengar kataan tak tahu tak tahu. Dia kata bahasa Arab dia, kalau bahasa Ambil dia maraf. Maraf. Ada share apa udah apa ada share kat belakang tu, so menafikan okay. They wish muskilah, mafish muskilah. Ya ada shin belakang tu semua tu nafi lah ambikan. Jadi bila saya tanya dia, macam mana boleh tak tahu ada hari itu bahasa Melayu? Dia kata perkataan tu tak tahu tu maknanya maraf. Jadi tak sampai bila dah berapa kali dan 10 kali dia tanya, tak tahu maraf. Apa yang tak tahu tu, yang pun tak itu apa bahasa Arab bagi bahasa Arab dia. Maraf syu. Dia macam bukan orang tak ya. Betul memang perkataan tu yang maksudnya itu. Iya. Okay, itulah antara momen-momen kita katakan lucu lah sebenarnya bila katakan
Bila kita nak belajar bahasa, macam tu juga sama orang Malaysia kan. Bila kita tengok orang luar negara datang, dia cakap dengan kita bahasa baku. Contohlah soalan kan yang saya pernah nampak bila turis datang, bagaimana saya hendak ke sana, macam tu lah. Kalau kita dengar macam skema kan, kalau kita cakap je lah, nak ke sana saya naik macam tu kan. Itulah Bahasa tu baru lama-lama bahasa betul. Dan baru mungkin sekarang apa DJ Ona masih struggling lagi belajar dialect Melayu kan. Saya mungkin lagi sikit. Tapi yang KL Selangor dah okey dah. KL Selangor okey dah. Kalau nak masuk Kelantan ke apa ke, dah susah sikit. Dah susah kan. Okey, kita faham. Kita faham sebab kita pun bukan orang Kelantan. Tapi untuk menjadi Kelantan ni. Okey, itu adalah antara perkongsian yang DJ Ona ceritakan. Jadi insyaAllah kita akan kembali lagi bersiaran selepas ini untuk the third round. Soalan yang sesi yang terakhiran bersama dengan DJ Arab kita. Bersama perkongsian dan tajuk kita tentang language barrier. Apa lagi kita katakan penghalang-penghalang dari sudut bahasa yang menyukarkan perjalanan DJ Ona. Tapi kalau kita tengok, kalau setakat yang kita dengar kan, setakat ni semua je. Sebab DJ Ona ada bonus. Ada kamu semua gerak. Lepas tu sampai sini pun semua orang membantu kan. Jadi kepada anda semua, kita akan bersambung lagi dan bersiaran lagi selepas ini. Hanya di podcast Hats, Sit and Seek. Kembali lagi selepas ini. Welcome back guys kepada anda semua. Mana semua masih lagi bersama dengan saya Izzati Zakaria dalam podcast khas Sit and Seek. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia, yang masih like, follow kita, share kita punya podcast channel ni. Dan kepada anda semua yang baru, saya nampak yang baru saja menonton, anda semua kena tahu yang kita akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Di semua platform kita yang kita ada, YouTube kita ada, Facebook page kita ada, kita juga ada Spotify. Jadi untuk mendengarkan episod-episod yang dah pun berlalu, bolehlah ke laman digital platform kami yang kami sediakan kepada anda semua. Okey, tadi kita dah pun dengar cerita lucu kan, cerita lucu daripada DJ Mona, macam mana struggle nak belajar bahasa Melayu, macam mana nak communicate dengan pasangan yang seorang Malaysian. Macam mana kita dah tahu juga background family DJ Mona sendiri. Dan saya tertarik lah untuk bertanyakan. Kita dah tahu DJ Mona dah duduk di Mesir daripada kecil sampailah umur 25 tahun, betul ke? Sampai 25 tahun di Mesir, belajar Arab, belajar cakap bahasa Arab, memang Arab je lah. Sampailah ke umur 25, 26, menetap di Malaysia. Dan sepanjang menetap di dua negara yang berbeza, budayanya berbeza, bahasanya berbeza, dan pastinya aktiviti ritual ni pun berbeza juga. Betul tak DJ Mona? Jadi macam mana DJ Mona mengadaptasi dengan perbezaan yang ada, especially dari sudut bahasa tu? Macam mana nak berkomunikasi dengan orang? Okey, untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu lah ya. Mungkin sebab papak saya Melayu, jadi kita selalu berjumpa dengan Malay kat sana. Mungkin bahasa tu kita dengar tu kita faham, tapi kita tak boleh cakap je. Betul. Jadi kat situ mungkin yang permulaan proses saya belajar tu pendengaran dululah. Bila saya dengar cakap papak saya sampai meninggal, dia masih bercakap Melayu dan jauh lagi boleh bercakap. Wow. Bila berjumpa dengan Johorian semua bercakap Jawa. Tapi anak dia tak pandai lah. Johor tak boleh lagi lah. Jiwa dia cakap Johor lagi ya guys. Jadi bila kita proses nak belajar tu, jadi mungkin senang sikit. Bapak saya belajar ajar pun sikit-sikit lah. Selamat pagi, selamat datang. Macam tu je lah, yang basic saja. Sebab kadang-kadang kan kalau kita bahasa tu, kalau kita tak terpaksa, memang kita tak akan belajar. Maksudnya kalau belajar santai macam tu je, mungkin boleh belajar, tapi lambat. Lambat. Betul. Bila saya dah balik Malaysia, saya dah menghadap dengan Malay dan kena bercakap bahasa Melayu. Kadang-kadang orang tak faham English. Arab agak apa lagi kan. Jadi kena terpaksa juga mesusun ayat bagaimana kita nak buat. Dan satu lagi, bila saya dah
sampai sini saya dah kerja dengan sebelum ni sebelum IKIM saya dah kerja tempat lain tapi orang Arab. Jadi saya yang jadi orang tengah untuk saya bercakap bahasa Melayu dengan bahasa Arab dengan klien semua. Oh, Jadi kat situlah saya terpaksa juga untuk memandaikan bahasa Melayu tu. Ya, betul. Sebab semua dalam syarikat tu bercakap Arab saja. Dia tak boleh keluar lah. Nak buat marketing tak boleh. Jadi saya yang masa tu lah saya jadi saya akan jadi orang tengah lah untuk nak maafkan. Berapa lama tu yang DJ Mona bekerja dekat tempat syarikat tu? 2 tahun jugalah. 2 tahun jugalah. Balik Malaysia kerja dekat situ. Okey. Baru saya masuk IKIM dan alhamdulillah di IKIM saya dah ambil course. Bukannya belajar macam tu santai saja. Saya pergi ambil course kat UM sebenarnya untuk bahasa Melayu sahaja. I see. Wow. Jadi dari situlah saya dah tahu dah grammar bahasa Melayu macam mana, ada imbuhan lah, ada okey. lagi dalam lah yang kita tak akan belajar kat luar. Kita bila bercakap faham ada perkataan ni sesuai dengan ni, tapi kenapa tak tahu. Bila kita masuk belajar, macam saya masuk belajar kat UM tu, barulah saya faham. Barulah faham. Okey. Dapat kat situ yang DJ Mona kata bila kita nak belajar bahasa ni adalah proses kan. Kita memang kena belajar, tapi kita kena disiplin. Kalau macam kita sekadar belajar macam gitu-gitu je, mungkin dia akan lambat sikit lah untuk kita betul-betul fasih bahasa tu. Okey. Tadi kita dah tanya berkenaan dengan bahasa, macam mana nak communicate dengan orang. Ini yang saya kira yang paling the key points lah. Kenapa kita bawa DJ Mona ke episod kita kali ni adalah untuk kita bertanyakan kepada DJ Mona. Saya tanya untuk wakil-wakil di luar sana yang meminati bahasa Arab, bahasa syurga. DJ Mona, kita tahu DJ Mona merupakan penerbit untuk segmen Hayya bil Arabiyah kan. Semua orang dekat sini dia sangat-sangat inspired bila orang tu boleh cakap bahasa Arab. Dan saya kira ramai penonton-penonton yang sedang mendengar mungkin rasa macam mana nak belajar bahasa Arab tu bagi power, bagi betul-betul macam orang-orang Amiyah kan, gitu macam tu bahasa Amiyah tu. Okay, mungkin DJ Mona boleh kongsikan tips macam mana kita nak bagi pandai cakap bahasa Arab ni sebenarnya. Sebenarnya bahasa Arab pun macam bahasa-bahasa yang lain. Macam kita belajar English ke French ke, siapa yang belajar Korea sekarang ni dari movie je boleh belajar. Tapi saya tekankan yang kita belajar tu ada proses, mesti ada proses. Betul. Dan yang biasalah yang proses yang saya yang dari awal tu saya mendengar dulu. Barulah saya bila kita berjumpa dengan orang, ada perkataan baru tulis dengan maksudnya, dengan maknanya, dengan ayat yang mungkin yang sesuai dengannya kalau rajin lah. Saya dulu memang bapak saya ajar satu hari at least 10 ayat, 10 perkataan. Kalau kalimat mufradat. Betul lah. Wah, okey, itu bakat saya yang saya simpan lah. Bagus tu. Terus sikit-sikit sebab bahasa Melayu banyak bahasa Arab lah. Jadi dia tak susah. Susah macam bahasa lain. Betul. Jadi sepatutnya dia lagi rapat bahasa Melayu tu, dia lagi rapat dengan bahasa Arab. Betul-betul. Sebab banyak perkataan yang diambil dari bahasa Arab kan. Jadi mula dengan perkataan tu dulu. Jadi dalam bahasa Melayu tu apa perkataan bahasa Arab, tuliskan semua. Satu hari satu kalimah ke, satu ayat ke, terpulang. Kalau ada masa lebih 10 kalimat pun boleh. Tak ada masalah. Lama-lama berjadi okey kan. Betul. Banyak. Bila kita ada perkataan, ada vocab, kita boleh lah buat ayat. Kita nak mula dengan grammar tu berat sikit. Sebab bahasa Arab dia berat grammar dia. Bukan semua yang, walaupun saya duduk kat Mesir, tapi bukannya saya pandai sangat bahas grammar yang nahu, sarf, adab, balaghah dan semuanya saya tak pandai sangat. Tapi sebab kita belajar dari kecil, kita belajar, bolehlah kita katakan pandai sikit kan. Tapi yang formal kena belajar juga formal. Yang informal pun buat macam ni lah. Yang tips yang biasa, kita ambil perkataan satu hari, kita ulang, kita dengar. Sekarang ni lagi senang Izzati. Dulu, kita zaman dulu, zaman ni sekarang ni semua di hujung jari. Kita dulu nak mencari pun tak ada. Betul. Kita cari paper dari negara Arab pun mestilah tak sampai kat sini kan. Betul. Semua online. Jadi senang kita nak akses mana-mana. Nak belajar dengan lagu pun
Tak ada masalah. Tapi lagu yang elok ya. Lagu yang elok tu. Betul. Dan yang lain-lain saya rasa kena bercakap lah. Kena practice. Lastnya, betul. Bila dah ada perkataan, tak kena perkataan simpan je kan. Bila ada perkataan, practice lah dengan kawan-kawan. Salah pun tak apa. Sebab dari kesalahan kita tak tahu, ayat ni sepatutnya macam ni, ayat ni sepatutnya macam ni. Banyak saya langgar sebenarnya dulu. Dengan bahasa Melayu. Kita langgar je kan. Terus dia tak kisah. Ya. Bukan ke apa ke kan. Ya, betul. Bila kita dah salah tu, kita tahu yang betul macam mana. Cuma biasalah, kadang-kadang bila kita try nak belajar ni, kadang-kadang ada lah orang-orang yang negatif. Dia kata, broken lah. Jadi benda tu yang macam buat orang tu down tau nak belajar. Jadi kalau macam DJ Mona pernah tak ada situasi yang macam tu? Orang duk ejek-ejek kan, slang-slang. Mungkin ada, betul tak? Ada. Ramai. Tapi saya tak kisah pun. Tak kisah? Oh, okey, bagus. Saya memanglah bahasa saya macam tu dah. Slang saya memang macam tu. Sampai sekarang sebenarnya. Ada orang yang kata, kenapa dia slang macam ni? Tak boleh cakap dia elok ke macam tu? Dia buat slang macam ni, belagak ni. Sampai belagak. Saya macam, kenapa nak belagak? Saya tak belagak pun. Bahasa atau slang saya memang macam tu. Terpanggil lidah kan? Lidah kita dah memang macam tu. Tak boleh nak bentuk dah. Betul? 25 tahun kot dekat 25 tahun kat mesti. Saya pun kalau dengar orang Malay yang bercakap bahasa Arab dan di lidah dia tak betul, saya tak pernah nak ejek pun. Tapi kita betulkan dengan cara yang betul. Maknanya janganlah duk ejek. Tak perlu pun sebenarnya. Benda tu biasa proses untuk belajar. Jadi kita membantu kita kan. Sangat-sangat menarik. Jadi tips dia ada 3 yang saya boleh pendekkan. Tips dia adalah yang pertama, kita kena banyakkan mendengar. Mendengar tu tak kisahlah dengar orang cakap ke. Kan sekarang banyak dah video-video TikTok. Lagu-lagu pun kita boleh belajar. Ada orang tu dia belajar cakap Korea dengan tengok movie Korea je. Mendengar. Yang kedua, kalau rajin sikit ni kena catat lah. Catat apa kalimat mufradat. Kalimat mufradat dalam bahasa Melayu dia adalah perkataan baru, betul ke? Perkataan baru. Kalimat mufradat. Yang ketiga adalah kita kena bercakap lah. Ini yang paling penting. Kalau kita dah buat 2 step atas tu, tapi kita tak bercakap pun, kita tak praktis, so benda tu dia akan terpuruk je lah macam tu je. Tak ada improvement. Tak ada improvement. Kita nak bercakap bahasa Arab, tapi kalau kita tak bercakap, betul? Macam kita nak pandai. Macam kita nak pandai. Betul. Dan yang saya kira yang paling penting sekali adalah kita kena ada circle yang baik lah, yang boleh support kita untuk bercakap. Kalaupun kita ada circle yang sangat negatif, yang downkan diri kita untuk bercakap bahasa Arab ke, bahasa English ke, kita biar je. Sebab kita nak jadi orang yang boleh, kita kata multi language, boleh cakap dengan pelbagai bahasa kan. Kalau ada yang negatif pun, biarkan dia. Dia pun tak pandai. Kalau dia pandai tak apa. Lagipun kalau kita nak down, kita yang effect. Kita je, bukan efek orang lain. Betul kan? Bagi negativity tu untuk lagi bagi semangat kat kita untuk belajar. Okey, satu hari nanti saya akan tunjuk kat you saya boleh apa. Betul, macam DJ Mona. Satu hari nanti saya boleh bercakap bahasa Melayu. Intinya boleh je cakap bahasa Melayu. Cuma Jawa je belum lagi. Kita tunggulah. Next Jawa. Next. Okey. Jadi kita dah pun di penghujung rancangan. Kita dah pun bertanyakan kepada DJ Mona kita, satu-satunya DJ Arab di Malaysia yang saya kira kan, di Malaysia dan juga di Radio IKIM. Dan kita dah banyak pun dengar tips-tips dari sudut macam mana kita nak belajar, pandaikan belajar bahasa, belajar berkomunikasi dengan bahasa yang berbeza dengan orang lain. Dan saya harapkan episod kali ini banyaklah memberi inspirasi, memberi semangat kepada para pelajar, kepada anda semua yang mungkin sekarang ni tengah struggle untuk belajar bahasa-bahasa yang lain, bahasa ketiga, mungkin bahasa keempat, bahasa kelima kan, siapa tahu. Jadi kepada anda semua, teruskan semangat untuk menuntut ilmu. InsyaAllah tak rugi pun kita belajar bahasa. Dan kepada anda semua, terima kasih atas kesetiaan menonton kami di episod kali ini. Dan teruskan kesetiaan anda menonton kami. Kita akan bersiaran setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Dan akan disiarkan di YouTube channel kita, di Spotify, di Facebook page. Dan untuk melihat dan mendengarkan episod-episod yang dah pun berlalu, bolehlah tengok kembali kita punya digital platform. Dekat situ kita dah sediakan dah semuanya hanya untuk anda. Terima kasih kepada anda semua atas kesetiaan mendengarkan kami di podcast Sit and Seek. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi minggu depan setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Bye. Assalamualaikum.
Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayuh bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC, diskusi bulat merenung hikmah.